Sebagai usaha yang berterusan, saya turut bersetuju dengan saranan sahabat saya, Ahli Parlimen Hulu Rajang, yang memohon supaya bilangan kerusi Parlimen ditambah untuk Sabah dan juga Sarawak. Berikutan dengan hal ini, Sarawak dan Sabah memerlukan sekurang-kurangnya 28 kursi tambahan bagi membolehkan kota lebih 1/3 Dewan Yang Mulia ini diberikan kepada wilayah-wilayah yang berkenaan. Perkara ini juga mustahak sebagai usaha melindungi hak-hak keistimewaan dan pengiktirafan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dalam pembentukan Malaysia. Satu usaha digesar untuk melakukan persempadanan semula kawasan pilihan raya Parlimen khasnya Sarawak dan Sabah bagi menambah bilangan kursi tersebut. Tambahan pula, satu-satu kawasan Parlimen di kawasan Sarawak dan Sabah amat luas. Tan Sri Yang Dipertua, dengan pindaan yang dilakukan pada Fasal 2 Perkara 1 Perlembagaan Persekutuan yang telah dilakukan pada tahun lepas, maka wajarlah kedudukan Sarawak dan Sabah dinilai semula sebagai sebuah wilayah. Kedudukan ini harus dinilai bukan saja dari sudut gelaran wilayah semata-mata, tetapi meliputi segenap aspek termasuk memberi peruntukan tahunan untuk usaha-usaha pembangunan dan peruntukan undang-undang khas kepada Sarawak dan juga Sabah. Kita boleh mengambil contoh yang telah dilaksanakan di negara-negara Commonwealth lain. Misalnya wilayah Queensland. Boleh beri Kota Sembilan? Sekejap, saya tolong. Mengenai persebaran semula tadi. Okey. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya bersetuju dengan Kota Semerahan. Contoh di kawasan Parlimen saya, terbesar di Malaysia. Maknanya, saya sebagai wakil rakyat yang biasa, susah sangat untuk kawasan yang begitu besar. Saya mohon kepada kerajaan supaya persebaran semula kawasan-kawasan Parlimen di Sarawak harus dipersetujui oleh kerajaan yang ada sekarang. Terima kasih, Dr. Osman. Terima kasih Ulu Rajang. Masukkan ucapan celahan Ulu Rajang dalam ucapan saya. Kita boleh mengambil contoh-contoh yang telah dilaksanakan di negara-negara Commonwealth lain. Misalnya wilayah Queensland di Australia dan wilayah Ontario, Kanada, yang mana kedua-dua wilayah mempunyai struktur pentadbiran yang berbeza dengan negeri-negeri yang lain dalam negara tersebut. Dan ia turut diketuai oleh seorang premier, bukannya ketua menteri seperti kebiasaan. Kerajaan Persekutuan juga dimohon agar melihat beberapa perkara termasuk yang dilaporkan dalam IGC report berkaitan dengan peruntukan keuangan yang menyatakan perkara 24 dalam kurungan 1 yang menyatakan Sarawak dan Sabah perlu mempunyai wakil dalam jawatankuasa lembaga hasil negara untuk sama-sama mengetahui tentang kedudukan pendapatan negara. Keadaan ini memudahkan Kerajaan Persekutuan untuk menyalurkan peruntukan untuk Sarawak dan Sabah.